Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma alimna ma jahilna wa nasina wa yassirna karim wa tamma bil khair. Perbincangan kita yang lalu berhenti pada muka surat 60. Jadi muka surat 60 ni bersambung. Dia masih lagi sambungan kepada muka surat 50. Ada kaitan dengan situ. Kita tengok muka surat 50 itu. Malaikat datang kepadanya lalu berkata, Iqra, bacalah. Nabi SAW menceritakan, saya menjawab, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu memegang saya, lalu menekan saya atau aku sehingga habis dayaku. Kemudian dia melepaskan daku. Ada di situ kita berhenti surat 60. Jadi bila Jibril suruh Nabi kita baca, Nabi cakap dia tak pandai baca, dia berpegang dan menekan aku. Jadi tekan. Setengah-setengah orang kata, dia peluk aku. Banyak ni tidak tepat sebenarnya. Tidak tepat. Sebab itu saya buat nota di sini, nota 27. Kita tengok bawah tu. Perkataan Farattani bermaksud menekanku, bukan memelukku, sebagaimana yang diterjemahkan oleh sesetengah penterjemah. Terhadap perkataan yang lebih tepat untuk diterjemahkan dengan arti memeluk adalah fadammani ila sadri, gitu. Jadi jelas bukan perkataan fadammani ila sadri yang digunakan, tetapi yang digunakan ialah farattani, ghatta. Tekanan itu dari segi zahirnya menyebabkan keluar macam ratid. Ratidnya berkerut, berdekur begitu. Tekanan itu menyebabkan seseorang itu jadi macam berkerut atau berdekur. Itu dia ada kaitan dengan perkataan itu. Sebab itu kita dapati banyak dalam hadis-hadis disebutkan sahabat dengar bila Rasulullah SAW terima wahyu itu macam dia macam berkerut di dalam dia, macam berdekur gitu. Itu kesan daripada tekanan itu. Juga perkataan itu daripada ghatta. Tekanan mempunyai pengertian yang luas. Ia boleh bermaksud tekanan secara fizikal, atau Jibril menekan tubuh Nabi SAW, iaitu Jibril menekan tubuh Nabi SAW, ataupun secara mental, iaitu tekanan dalam bentuk desakan terhadap perasaan baginda. Itu maksud tekanan. Lalu desakan yang kuat daripada Jibril tersebut telah membuatkan Nabi SAW kehabisan daya dan upaya. Motif dia sebalik, Jibril memulakan pengajarannya dengan menekan Nabi SAW bukan dengan cara yang lebih lembut atau mesra telah dibahas oleh para ulama. Sebab nampak pelik kan, berbeza daripada cara biasa. Biasanya kalau orang baru belajar, dia dilayan dengan lembut. Kalau kanak-kanak dipujuk dengan lembut, dengan kita mengusap dia. Tapi di sini tidak. Caranya agak agresif, caranya kasar sikit. Apa sebab?
Antara kesimpulan yang dibuat para ulama daripada tindakan agresif Jibril tersebut ialah ada beberapa. Satu, proses pembelajaran seharusnya mengandungi sedikit tekanan dan kesukaran. Tanpa tekanan, matlamat yang disasarkan oleh seseorang pelajar tidak akan dapat dicapai dengan baik. Keadaan terlalu selesa mungkin tidak begitu sesuai untuk sesetengah pelajar. Ini suasana lah. Nak ada suasana, dah tak pergi ke mana-mana, macam mana nak ada suasana? Dengan tekanan lah. Macam kita lah, kita kata masyarakat kita di dahulu jauh ketinggalan, ke belakang. Nak banding dengan sekarang ni jauh lebih baik dari segi keugamaan. Kesedaran beragama itu jauh. Misalnya, contohnya saya sendiri, kenapa ayah saya hantar ke luar negara? Tujuannya tidak lain, nak menghafal Quran saja. Sebab di sini tidak ada pada masa itu. Di sini tidak ada. Bukan di Kelantan saja tidak ada, di Kuala Lumpur, di mana-mana pun tidak ada. Tapi cuba kita tengok sekarang, bercampur-campur kan, berbeza jauh. Tapi pada masa-masa tertentu, bila kita nak dapat sesuatu yang tidak ada di tempat kita, kita terpaksa menempuh banyak perkara. Banyak perkara. Bayangkanlah suasana sekelilingnya, tidak ada orang yang bercakap bahasa kita. Tekanan tu. Makanannya tidak seperti makanan kita. Cuacanya tidak seperti cuaca kita. Ketika sejuk tu sejuk sangat, ketika panas tu panas sangat. Kan berbeza. Jadi untuk mendapat sesuatu, dia mesti kena ada tekanan tu. Tak boleh kita kira selesa saja. Nak selesa tak dapatlah benda yang nak dicapai tu. Walaupun sekarang ni benda tu tidak seberapa pun, tidak suka, tak dapat. Tapi suatu ketika dahulu terpaksa kena ada pengorbanan. Kena ada pengorbanan, kena ada tekanan-tekanan itu. Jadi kalau kita nak selesa, tak dapatlah pada masa tu. Tapi sekarang ni kita boleh dapat benda tu di sini. Dan banyak lagi benda lain yang kita tidak dapat kan, tidak ada di sini. Bukan saja dalam bidang agama, dalam bidang-bidang lain pun. Kalau tidak, kenapa orang kita masih pergi keluar negara? Jadi tekanan tu banyaklah. Kita untuk mendapat sesuatu kelebihan tak boleh tidak berhijrah lah, kita kata. Ada kalanya kena berhijrah. Tidak boleh terlalu selesa. Kalau kita kira nak makan seperti makanan tempat kita, semua ada, pulut tapai, semua ada lah. Mana nak ada? Nasi lauk, mana nak ada? Tak ada. Kita kena buat, kita letak tepi dulu. Memang begitu cara. Dua, tekanan yang diberikan hendaklah dalam kadar-kadar yang sesuai untuk membangkitkan semangat pelajar. Kalau tekanan itu kuat sangat, susah juga, tak boleh jadi juga. Allah SWT nak menjadikan seseorang itu seorang yang istimewa lebih, dia mesti ada sesuai itu dengan dia. Kemampuan dia pun cukup, yang kita tak dapat faham dengan daya fikir kita yang cetek ni, tak dapat nak fikir macam mana Allah SWT nak menjadikan sesuatu seseorang itu menjadi hebat macam mana. Dia jadilah. Kita kata ada itu cukup syarat. Kalau tekanan tu lebih sangat, tak jadi juga. Kadang-kadang jadi jiwa pelajar-pelajar tu. Jadi masalah jiwa pula kalau tekanan tu kuat sangat. Kalau tekanan tak ada langsung, dia malas lah, jadi malas. Sebab itulah ada kalau pelajar-pelajar dia ambil kehadiran, dia ada hukuman, ada gitu-gitu, bentuk tekanan semua untuk menjadikan seseorang pelajar itu berjaya. Tapi dalam keadaan yang sederhana, yang sesuai dengan orang. Ini benda ni kita tak faham. Kita tak faham. Yang kita faham sekadar jadilah, sekadar jadi.
peraturan-peraturan yang dibuat tu semuanya dengan maksud menjayakan seseorang pelajar. Yang ketiga, tindakan Jibril alaihi salam itu mencerminkan proses pengajaran seharusnya melalui latihan dan ketahanan yang kuat bagi menempuh segala dugaan dan tekanan dalam pengajian. Itu antara pengajaran. Dia mesti kena ada proses itu. Kalau tekanan ketahanan tak kuat. Pernah ada saya dulu masa belajar dulu kan. Masa belajar dulu. Ini ingat lagi. Seorang pelajar tu dia cerita dia tidak mampu. Sia juga kan dia. Dia tidak mampu. Dia akan jadi tekanan kuat, dia jadi jiwa dia kalau dia terus belajar. Jadi duduk beberapa bulan dia balik. Tu kalau ketahanan tu tak kuat, dia tak boleh sabar. Jadi ini semua ni tekanan kepada Rasulullah nak menimbulkan kesabaran, ketahanan yang kuat yang akan dihadapi itu macam mana, betapa dahsyat, betapa hebatnya. Semestinya dia kena diberikan persediaan untuk itu. Yang keempat, keadaan tekanan yang diperlukan untuk seseorang pelajar mencapai kejayaan tentulah berbeza-beza sesuai dengan situasi dan kedudukannya. Antara tekanan yang boleh membawa kepada kejayaan seseorang pelajar atau kemerosotannya ialah masalah keuangan. Kadang-kadang kita tengok itu tekanan juga. Tak ada duit, tak cukup duit. Tekanan itu membuatkan dia gagal. Bukan tekanan ni dia jadi berjaya. Tidak, tak mesti. Ada kalanya kalau tak sesuai kadar yang diberikan itu, boleh jadi gagal. Inilah yang kita tak dapat faham tu. Tekanan kepada Rasulullah yang diberikan cukup sesuai dengan dia. Berapa ramai pelajar-pelajar yang berpotensi tinggi terkandas dalam pelajarannya hanya kerana dihimpit masalah keuangan. Itu satu bentuk tekanan yang membawa kepada kegagalan. Tekanan juga boleh muncul dalam bentuk tugasan dan sebagainya. Kadang-kadang seseorang pelajar itu hanya akan menunjukkan potensinya bila menerima tekanan dalam bentuk paksaan untuk menyiapkan sesebuah tugasan. Kadang-kadang begitu. Itulah yang menyebabkan dia berjaya. Latihan, kerja rumah, macam-macam. Itu tekanan. Kalau tak siap, akan dimarah oleh guru, kadang-kadang dipukul, dicubit, macam-macam lagi. Jadi kadang-kadang tu dia jadi tertekan. Dia buat kerja. Itu membawa kepada kejayaan dia. Yang kelima, maksud tekanan ini iaitu mengosongkan jiwa Nabi SAW dan memalingkannya daripada dunia. Itu maksud tekanannya. Mengosongkan jiwa Nabi SAW. Kita ni kalau banyak sangat dalam jiwa kita ni, banyak sangat yang dipikir. Fikir misalnya anak lagi kecil, isteri lagi ada, macam-macam lagi, tanah lagi ada, rumahnya. Kalau fikir semua tu kadang-kadang tak jadi kerja, tak berani nak pergi perang, tak akan sanggup mati. Sebab apa? Dia fikir banyak sangat. Kalau kita kata dulu fikir nak meniaga lagi, nak buat itu ini lagi, nak pergi kerja itu, nak cakap dengan orang lagi banyak. Jadi macam mana kepada orang seperti ini dia nak hafal Quran dengan mudah? Misalnya hafal Quran perlukan jiwa yang tenang, kosong. Jadi kalau banyak sangat dalam kepala tu tanggungjawab ni, jadi perlu dikosongkan dulu. Perlu dikosongkan dahulu. Kalau dalam kepala tu banyak sangat, susah. Sama juga orang yang semua benda dia ambil tahu. Jalan itu ingat, jalan ini ingat, di situ ada apa benda, kedai itu apa namanya dah. Banyak sangat dalam kepala dia. Dia susah nak menghafal orang macam tu. Dia jadi hafal benda itu. Kalau nak hafal hadis payah, nak hafal Quran payah. Sebab apa? Dalam kepala dia sudah banyak benda-benda yang tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Tapi kalau kepada mungkin kepada pemandu kereta taksi perlu. Perlu semua. Tapi kepada untuk orang yang nak buat kajian tak perlu. Banyak sangat benda-benda macam tu menyebabkan dia payah ingat. Dia tak boleh bagi tumpuan kepada sesuatu. Sekali ni nak bagi tumpuan kepada wahyu ni.
Mesti dikosongkan dulu fikiran dan jiwa dia tu. Dan daripada dunia juga. Tak boleh tu fikir kalau kita buat ini jadi macam mana kalau dimusuhi oleh masyarakat semuanya sampai dihalau daripada negeri. Jadi saya nak pergi mana? Kalau fikir itu susah, tak jadi kerja. Sebab tu orang-orang yang buat kerja besar ini, dia banyak kalau dia tepi baru jadi. Jadi tekanan itu maksudnya tekanan Jibril terhadap Nabi itu. Yang kelima, mengisyaratkan kepada Nabi SAW bahawa baginda akan dibebankan dengan bebanan tanggungjawab yang besar dan akan diturunkan kepada baginda wahyu yang berat secara berterusan selepas itu. Jadi itu tujuannya. Yang ketujuh, menarik perhatian Nabi SAW kepada ketidakmampuan baginda membaca walaupun disuruh berkali-kali. Akan tetapi dengan kuasa dan limpah kurnia Allah, baginda SAW akan dapat membaca dan menulis dengan baik, seperti yang kita tahu begitu. Jadi tekanan ini apa tujuannya? Tengok baca 3 kali, so tak dapat baca juga. Jadi tujuan tekanan ini nak bagi satu kemampuan yang luar biasa. Kalau orang lain kena belajar, kena berguru, ini tanpa guru, tanpa belajar dia boleh dapat pun lebih baik daripada yang lain-lain. Itu tujuan tekanan itu. Dan banyak lagi lah kemampuan-kemampuan yang lain lahir dengan tekanan itu. Yang ke-8, menyatakan bahawa apa yang dia alami dan disaksikan oleh Nabi SAW dalam peristiwa itu bukan suatu khayalan atau ilusi, malah ia merupakan suatu kenyataan yang berlaku kepada seseorang dalam keadaan penuh sedar. Misalnya kita tengok sesuatu yang pelik sangat, kita tidak yakin kita ni mimpi ke, atau kita tengok yang sebenar dalam sedar. Jadi kita atau kita cubit kita sekuat-kuatnya, takut-takut kita tak sedar. Jadi tujuannya tekanan itu nak menyedarkan bahawa ini adalah satu kenyataan, bukan mimpi, bukan khayalan. Yang Nabi berjumpa dengan Jibril ini suatu kenyataan. Kamu dalam sedar, bukan kamu tak sedar. Sebab dengan tekan sampai begitu, siapa tak akan sedar sampai habis daya begitu. Itu tujuannya. Yang ke-9, pemindahan kuasa atau daya daripada Jibril kepada baginda SAW yang menimbulkan keserasian sifat atau nisbah dan konsentrasi. Ini tawajjuhat luar biasa di dalam jiwa baginda SAW. Itu tujuan ditekan. Tujuan tekan supaya timbul keserasian sifat atau kita panggil nisbah. Macam beginilah, kita duduk dekat orang yang berani, kita pun jadi berani. Kita pun jadi berani. Ataupun kita diberikan pistol, lain dengan kita tangan kosong. Jadi kita ada kekuatan. Jibril datang, dia tekan, nak bagi sifat dia yang sangat istimewa, yang sangat kuat, diperolehi Nabi SAW. Sebagaimana dia dapat menerima wahyu tanpa terjejas apa-apa pun, begitulah juga Rasulullah SAW akan menerima wahyu tanpa terjejas mental dan juga fizikalnya. Apabila dapat daya itu dicurahkan oleh Jibril dan melalui tekanan. Melalui tekanan itu dicurahkan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Kalau tidak, benda-benda yang besar ni, sakit kepala, nak fikir. Kita fikir saja sakit kepala, bingung kita. Sebab apa? Tidak mampu. Jadi terlebih dahulu kena ada kemampuan itu. Kemampuan itu menerusi apa Nabi SAW dapat. Sebab sekarang ni nak terima wahyu, kan Jibril tu yang terima wahyu, dia alam atas, dia yang bawa, dia dapat terima terus daripada Allah SWT. Kita ni kalau suara kuat sikit pun pening dah, kalau bising sangat pun pening dah. Jadi dia kena ada kemampuan itu. Dipanggil keserasian sifat. Keserasian sifat.
apa ni, dalam Quran disebut dzu mirratin fastawa, syadidul quwah. Itu sifat Jibril, sangat kuat, perkasa. Jadi perlu diperkasakan jiwa Nabi SAW itu dengan tekanan tadi. Kalau tidak ada keperkasaan itu, dia teruk jadilah. Cuba tengok kan, ahli-ahli fikir kan, letih sangat. Letih. Kalau kita tolak pun dia rebah. Imam Bukhari misalnya, benar, Imam Bukhari ni akhirnya dia kencing berdarah sebab tekanan, dan orangnya kurus saja Imam Bukhari. Ini semua tekanan. Kadang-kadang kita tengok tekanan kan, dia jadi uban, cepat beruban, jadi botak kepala, macam-macam. Ini semua tekanan. Cuba tengok pemimpin-pemimpin kan botak saja. Profesor-profesor botak. Jadi dia perlu ada kemampuan itu. Nabi SAW tak botak, dia tak uban. Dia tak uban. Maknanya dia kuat betul tu. Nak boleh dapat macam dia mesti kuat. Kalau biasa-biasa yang kita tengok ni memang botak. Nak fikir menghadapi masalah sampai begitu sekali. Dia mesti kena kuat. Jadi kekuatan tu dia dapat daripada mana? Daripada tekanan. Itulah 3 kali ya. 3 kali saja tekanan. Memang luar biasa lah. Ini keajaiban. Kalau kita tekan anak kita 3 kali, itu tak jadi. Ini dengan kehendak Allah SWT berlaku begini. Dikira sebagai mukjizat Nabi SAW. Dalam masa yang serikas itu, dia dapat berapa banyak kemampuan dan daya. Jadi ini dikatakan keserasian sifat. Nanti kita tengok ada lagi pembicaraan tentang ini selepas. Dia banyak berlaku dalam sejarah kan, benda-benda besar apabila ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan tak jadi. Mungkin kita biasa dengar penyair Arab zaman jahiliyah dahulu yang sangat masyhur. Kalau dalam kitab As-Sab'ul Mu'allaqah, syair-syair yang terpilih, syair dia adalah yang pertama di dalam As-Sab'ul Mu'allaqah, namanya Imru'ul Qais, yang digelar dengan Al-Malikud Dhillil, raja yang sangat sesat. Sangat sesat. Dia tu asalnya tak tahu bersyair, tak pandai pun. Dia orang Arab ni memang yang semula jadi dia macam kita, rasanya dekat-dekat lah. Orang kita ni ada juga yang pandai berpantun, mudah saja dia keluar kan? Tapi tidaklah seumum syair di kalangan Arab dahulu. Mereka sampai tak mengaku anak kalau tak boleh macam ni. Kita tak sampai itu kalau tak boleh pantun. Sampai tak mengaku anak, malu dengan orang. Kalau anak tu tak boleh macam ni, sampai begitu sekali. Jadi ayah Imru'ul Qais pun penyair juga. Jadi anak dia ni, dia ada anak ini saja, susah hatilah dia macam mana, malu lah. Jadi dia tak mengaku anak. Lepas tu tak jadi macam mana dia nak buat ni bagi anak dia ni ikut dia lah, dan menonjol dalam masyarakat, dihormati masyarakat. Tetapi dia tak dapat. Setelah dia kerja macam mana pun tak dapat. Akhir sekali dia suruh beberapa orang pergi lempar anak dia daripada atas bukit biar mati. Itu ceritanya. Pergi. Dah pergi, setelah dia sampai dekat nak campur tu daripada bukit itu, terus keluar syair dia yang pertama. Itu hasil daripada tekanan. Nak mati kalau tidak mati. Oleh kerana ada yang terpendam di bawah dia, keturunan dia tu, bakal dia tu memang bakal penyair, tapi ayah dia susah hati lah, macam mana anak ni tak jadi ni. Rupanya terpendam bakat itu. Bila ditekan sampai begitu, sampai nak mati, nak dicampakkan daripada bukit itu, terus keluar. Qifa nabki min dhikra habibin wa manzil bisiqtil liwa baina dahuli fahumali. Terpeguk semua ni. Yang nak campak dia tu pun tak jadi campak. Tak jadi campak sebab syair yang pertama tu keluar dalam ceritanya begitulah. Jadi ini orang yang ditugaskan, disuruh supaya campakkan budak ni, bawa balik pula. Jadi ayah dia tanya, kenapa?
kamu bawa balik, kan aku suruh bunuh dia, campakkan daripada atas bukit tu. Dia kata, anak tu adain sekarang, bukan macam dulu lagi, kata dia. Itu cerita. Kemudian dia jadi penyair yang terkenal, yang masyhur. Kalau dalam As-Sab'ul Mu'allaqat itu yang pertama, qasidah yang pertamanya ialah qasidah Imru'ul Qais. Itu cerita. Berapa banyak yang ada tekanan-tekanan macam ni kan jadi. Kadang-kadang orang tu dengan tekanan kerana tulisan dia, kerana syair dia sanggup mati kadang-kadang. Sebab dia tertekan, dia rasa macam dia berbohong. Satu lagi, seorang penyair lagi, siapa yang kalau kita belajar syair-syair Arab ni, kita akan kenal dia, iaitu Mutanabbi, Al-Mutanabbi. Mutanabbi ni dia banyaklah tulis yang memang dikagumi lah. Tiba-tiba dalam satu perjalanan zaman dahulu, dia sebab tu orang berjalan dengan berkafilah, berkumpulan-kumpulan, sebab dia banyak sangat ini penyama ataupun perompak di tengah jalan. Jadi ceritanya adalah kumpulan perompak menyerang kumpulan dia. Jadi kena bunuhlah, ambil semua harta dia lagi. Mutanabbi ni lagi asalnya. Lepas tu dia ingat pada syair dia tertekan oleh syairnya sendiri. Lalu dia pergi balik lawan, dan dia mati kerana itu. Itu tekanan juga tu. Sebab dia malu, aku cakap bukan main. Macam ni pula lagi. Apa dia kata? Dia teringat kepada syair dia, itulah dia patah balik. Al-khail wal-lail wal-bayda ta'rifuni, was-sayf wal-rumh wal-qirtas wal-qalam. Itu syair. Al-khail wal-lail, kuda, malam, wal-bayda, padang pasir, ta'rifuni, semua kenal aku. Kemarin kan? Semua kenal aku. Was-sayf, pedang, wal-rum, lembing, wal-qirtas, kertas, dan pen, semua kenal aku, kata dia. Jadi maknanya dia menyatakan kelebihan dia lah, kehebatan dia lah, keberanian dia. Tengah malam orang takut, bukan macam malam kita ni yang cerah begini ya. Tengah malam pada pasir orang takut. Kalau tersesat di situ, matilah jawabnya. Tiba-tiba aku nak lari, macam mana? Dia terikat, dia ingat syair dia. Bila dia ingat syair dia pergi balik dekat kawan-kawan dia tu, dia lawan sampai dia mati. Itu pun satu bentuk tekanan juga kadang-kadang seseorang. Macam-macam tekanan ni kepada seseorang tu tak sama. Manakala tindakan Jibril alaihissalam menekan Nabi SAW sebanyak 3 kali juga mempunyai maksud simbolik dan isyarat yang tersendiri. Kenapa 3 kali, tidak 4 kali dan lain-lain lagi? Antara maksud-maksud yang telah disimpulkan oleh para ulama ialah: 1. Nabi SAW akan menghadapi 3 peringkat tekanan daripada kaumnya di sepanjang perjuangan baginda. Isyarat kepada itu, iaitu 1. Penolakan penduduk Mekah terhadap seruannya, di samping tekanan dan penganiayaan mereka terhadap baginda dan pengikut-pengikut baginda. Isyarat kepada itu. 2. Di peringkat kedua, Nabi SAW akan menghadapi tindakan penduduk Mekah yang merancang untuk membunuhnya. Itulah dalam sejarahnya. Yang ketiga, di peringkat ketiga pula, baginda dan pengikut-pengikutnya tetap menerima gangguan dan tekanan daripada mereka, walaupun setelah berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan kota. Jadi dia sudah ada isyarat ke situ lah. Tekanan itu, ini mengikut setengah-setengah ulama. Yang kedua, mengikut Al-Qastallani, tekanan pertama bermaksud memutuskan perhubungan jiwa Rasulullah SAW dengan dunia dan menumpukan perhatian beliau kepada wahyu yang akan disampaikan. Tekanan kedua dan ketiga tidak lebih daripada menguatkan maksud tekanan yang pertama sahaja. Jadi dikatakan dengan maksud Nabi SAW
dapat menumpukan perhatiannya kepada wahyu, dan jiwa dia betul-betul kosong, betul-betul bersih. Yang ketiga, tekanan pertama untuk mengosongkan jiwa Nabi SAW daripada dunia. Tekanan kedua bertujuan memfokuskan jiwa Nabi SAW kepada wahyu yang akan disampaikan. Dan tekanan ketiga untuk menimbulkan kemesraan jiwa baginda dengan wahyu. Dia kena ada mesra tu, rasa suka tu, rasa sedap tu. Itu maksud tekanan. Bila dia rasa sedap, tak apalah. Seperti kadang-kadang lah, boleh dia tu jadi mesra dengan buku tu, bukan main kan. Lama juga nak boleh mesra dengan buku. Yang mana kalau tak ada apa pun ada buku, tak kisah. Kadang-kadang kan jadi gitu. Manusia tu ada juga yang sampai tua, sampai mati pun tak mesra dengan buku pun ada juga. Itu tak kira lah. Kita kira yang mesra dengan buku ni, dia bukan dia mesra daripada awal, tapi dengan latihan, dengan tekanan banyak tu, lama-lama dia berasa sedap pula. Tak mahu meninggalkan buku, tak mahu berpisah dengan buku. Begitulah juga ni. Walaupun berat, walaupun menyusahkan kira-kiranya, tapi dia berasa seronok. Itu tekanan tu, salah satu maksudnya ialah untuk menimbulkan perasaan itu. Yang keempat, selain akal, manusia diberi Allah 3 perkara berikut ini. Nafsu, ia mendorong manusia meminati sesuatu yang menarik hati, dan berbagai-bagai, itu salah, itu tambah bentuk keinginan. Itu nafsu. Selain akal, ada dalam diri kita nafsu. Tabiat, ia membuatkan manusia itu leka dan lalai. Ini sebab manusia itu jadi leka, lalai, buang masa kadang-kadang. Si syaitan, karenanya manusia terperangkap dalam sifat-sifat tercela. Tekanan pertama untuk menghilangkan pengaruh nafsu. Itu tekanan yang pertama, untuk menghilangkan pengaruh nafsu. Nafsu tadi apa? Mendorong manusia meminati sesuatu yang menarik hati dan berbagai-bagai lagi. Inilah nafsu. Nafsu nak hidup lama misalnya. Nafsu nak tenang, tak ada diganggu oleh sesiapa pun. Nafsu disukai oleh orang ramai. Itu nafsu. Nafsu apa lagi? Suka berada dalam keluarga, sanak saudara, suka. Itu nafsu. Kalau nafsu ni tidak dihilangkan, tak akan sanggup dia berhijrah. Tak akan sanggup dia nak menyatakan pendapat dia sampai dibenci habis keluarga. Jadi nafsu tu dihilangkan dengan tekanan. Tekanan kedua untuk menghilangkan kesan tabiat. Tabiatnya apa? Malas, leka, lesu. Itu anak buang. Kalau tidak dibuangnya ini, susah juga kita. Susah juga. Kita nak selesa saja. Nak selesa. Leka dari sehari ke sehari berlalu, tak ada buat apa. Tak ada buat apa. Sebab benda ni ada di dalam jiwa kita. Padahal orang lain yang buat yang banyak pun dia ada juga. Tetapi tersingkir. Benda-benda tersingkir daripada dia. Tekanan ketiga untuk melepaskan diri daripada pengaruh syaitan. Pengaruh syaitan yang menimbulkan sifat-sifat tercela di dalam diri seseorang manusia itu. Itu yang keempat. Yang kelima, tindakan tersebut merupakan satu bentuk latihan dan pemindahan kuasa daripada Jibril alaihissalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang mempunyai kemampuan menerima wahyu secara langsung daripada Allah dan bergelar syadidul quwa dan dzu mirratin, yang sangat kuat dan mempunyai kebijaksanaan. Dia ada dua, kuat dan bijaksana. Jibril itulah sifat dia yang utama.
yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi dia nak pindah, nak bagi kuasa, kemampuan yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertekan sehingga habis dayaku, macam nak mati rasanya. Begitulah. Nak habis dayaku tu macam nak matilah. Letih lepas itu. Dia nak masuk benda ni. Dah payah kekuatan Jibril itu nak masuk ke di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mampu. Kalau tidak tak mampu. Manusia biasa tak mampu. Daya atau kemampuan yang diperolehi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jibril menerusi proses tekanan sebanyak 3 kali itu adalah berupa keserasian sifat yang kita sebut tadi. Keserasian sifat dan konsentrasi yang paling tinggi, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam dapat memusatkan tumpuan kepada wahyu yang berat itu dalam keadaan fizikal dan mentalnya langsung tidak terjejas. Tidak terjejasnya macam kita kata tadi lah. Kita orang biasa ni pun banyak baca buku, banyak buat kajian sampai botak kepala, sampai berubat, sampai letih, sampai jadi sakit. Itulah Nabi SAW ada ke begitu? Dah, dia kuat sampai akhir. Semakin tua semakin ramai pula berkahwinnya. Semakin tua semakin ramai kahwinnya kan. Jadi maknanya kekuatan dia tu kuat. Kalau dari segi zahir kita tengok kan, sahabat-sahabat pukul batu kan masa Khandaq, perang Khandaq tu, batu tak boleh dipecahkan. Rasulullah pergi dipanggil, Rasulullah pergi, dia pecah. Jadi kuat dia. Dari segi zahirnya, dari segi batinnya pun kuat. Kalau tidak kuat, kalau tidak istimewa, kira macam dari satu segi macam menganiayai juga isteri-isteri dia tu. Sebab isteri dia kalau sudah jadi isteri Rasulullah SAW, yakni sebagai ummul mukminin, ada juga isteri yang tak jadi ummul mukminin, ada juga yang jadi ummul mukminin. Kira-kiranya mereka ini dalam Quran sendiri ada sebut wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Kamu juga tidak boleh mengahwini isteri-isterinya selepas kematiannya buat selama-lama, sampai bila-bila pun. Jadi isteri dia tu kan ramai yang muda-muda lagi. Kenapa tak dibenarkan kahwin? Dalam Quran sampai sebut begitu. Sebab mereka sudah dapat keistimewaan, dia tidak perlu dah kepada yang lain-lain. Itu keistimewaan seorang suami. Kalau kita tengok orang biasa lah, orang biasa lah, kalau suami dia tu lebih sangat, istimewa sangat, nak kata raja atau agung kan tidak mesti begitu kan. Tak mesti begitu. Tengoklah yang sangat istimewa, yang sangat istimewa dan dikenangnya sampai bila-bila, dia tak mahu dah kenangan itu terhapus. Dia nak dengan suami itu sampai dunia akhirat. Ini sifat perempuan juga. Dia sudah puas hati. Kalau dia cari yang lain macam menjatuhkan derajatnya, kedudukannya, dia sudah puas. Untuk apa? Jadi bukan perintah ini bukan nak menganiayai mereka. Selain daripada itu, kan mereka tu ibu. Bila ibu macam mana nak kahwin? Dua. Yang ketiga, Rasulullah SAW walaupun wafat, tapi dia tidak wafat seperti orang biasa. Kalau syuhada yang mati syahid itu pun mereka hidup, Tuhan kata, dan diberi rezeki daripada Allah SWT. Jadi kalau Rasulullah SAW lebih-lebih lagi lah. Dan kalau tidak mati hakikatnya, macam mana nak kahwin? Jadi banyak dari segi logiknya, kenapa isteri-isteri Rasulullah tu tidak dibenarkan berkahwin selepas kematiannya? Banyak. Antaranya, mereka sudah puas hati sangat, walaupun sekejap berada dengan Rasulullah SAW. Kita kata sekejap nak boleh puas hati macam mana? Dia tidak begitu. Ni orang luar biasa ni. Cuba kita tengok sahabat-sahabat kan. Abu Hurairah 3 tahun je dengan Rasulullah SAW. Dan 3 tahun itu pun banyak kerja-kerja lain. Bukan dia duduk di Madinah saja, pergi sampai ke Yaman, pergi makan masa nak pergi ke tempat yang begitu jauh pada masa itu. Tapi macam mana hadis dia boleh hafal, dia boleh ingat. Dia belajar sekejap. Kalau Allah SWT nak bagi, boleh, senang saja.
barulah ada keajaiban. Kalau lama belajar dengan Rasulullah SAW daripada awal, patutlah kita kata memang lama. Ini dalam masa yang sekejap. Jadi bukan masalah isteri dia saja, pada isteri dia saja kita dapat lihat keajaiban itu. Bahkan pada sahabat-sahabatnya dan banyak lagi perkara-perkara yang lain memang luar biasa. Keserasian sifat atau nisbah dan konsentrasi ini telah dibahagikan oleh Syah Abdul Aziz, iaitu anak kepada Syah Waliullah. Anak kepada Syah Waliullah kepada 4 peringkat. Ini kalau pengajian hadis kita ni, terutamanya saya sendiri lah, mesti sampai kepada Syah Waliullah. Nak sampai kepada Syah Waliullah, kita melalui Syah Abdul Aziz, anak dia. Anak dia lah yang menyampaikan ilmu dia sampai ke bawah. Dari segi sadarnya kita sudah tengok dulu dalam nota yang pertama dahulu. Sudah ada. Kita ada Syah Abdul Aziz, Syah Waliullah. Itu kalau aliran Deobandi, Syah Waliullah, Syah Abdul Aziz, Syah Ishaq, cucunya Syah Abdul Ghani, Maulana Qasim Nanutwi, pengasas Darul Ulum Deoband, yang dikaitkan Deobandi itu dengan itulah Qasim Nanutwi itu, dan seterusnya ke bawah. Kalau satu lagi aliran hadis yang besar di benua kecil India, termasuk Pakistan apa semua, dia aliran Ahlul Hadis. Aliran Ahlul Hadis juga daripada Syah Waliullah. Syah Waliullah, Syah Abdul Aziz, Syah Ishaq. Daripada Syah Ishaq, Nazir Hussain. Nazir Hussain. Nazir Hussain macam pengarang Tuhfatul Ahwazi, murid kepada Nazir Hussain. Cuba kita tengok kan. Mereka ni ilmu dia memang berkat. Sampai seluruh dunia sekarang dia sampai. Tapi kerja dia nampak biasa gitu ya. Bukan ada satu universiti besar, dia ada sekolah biasa gitu ya. Tapi keberkatan tu kita tengok dengan luar biasa. Dan daripada silsilah ni lah, dua aliran ini lah lahirnya tokoh-tokoh ulama sekian lama. Kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan dalam dunia, mereka lah. Jadi seseolahnya anak cucu Syah Waliullah dari segi ilmunya. Cuba kita tengok macam mana anak dia ni luar biasa juga, memang hebat lah. Tapi dia tidak banyak mengarang seperti ayah dia. Ada juga karangannya, tapi tidak banyak. Sebab sibuk mengajar, sibuk sangat mengajar. Antara karangan dia nya Tuhfah Itsna Asyariyah, kritik Syiah tebal. Kemudian Mizanul Balagha, itu sangat ngatan, kecil, tapi sekarang ini disyarah jadi Tariqul Usul, tebal macam Mizanul Balagha, ilmu Balagha dia tulis. Dan Al-Ulalatun Naji'ah, itu pun kitab dia dalam usul hadis. Karangan Syah Abdul Aziz. Dia ada juga tulis fatwa Syah Abdul Aziz, fatwa-fatwa yang dia bagi, pendapat-pendapat dia, dan juga tafsir. Tapi tafsir dia ni tak habis. Dia hanya sempat 2 juzuk yang akhir, daripada Tabarak sampai akhir, itu saja. Daripada buku-buku dia tu lah diambil benda-benda macam ni. Kita dapat tahu bagaimana dia ni seorang yang hebat. Keempat peringkat keserasian sifat dan konsentrasi itu juga mungkin dialami oleh para pelajar dalam usaha mereka menuntut ilmu. Jadi ini bukan khusus kepada Nabi SAW sahaja. Bentuk-bentuk macam ni, walaupun dari segi hakikatnya tidak sama, tapi zahirnya dialami juga oleh pelajar-pelajar yang lain. Satu, tawajjuh. Ini yang dikatakan keserasian sifat atau nisbah. Di bawah nisbah ni dia ada beberapa bahagian, yaitu tawajjuh in'ikasi, yaitu keserasian sifat dan konsentrasi pelajar yang paling rendah dan bawah. Dalam keadaan ini seseorang pelajar itu akan mendapat ilmu dan memahaminya selagi ia berada di dalam majlis ilmu, atau selagi ia berada di samping gurunya. Pelajar yang berada pada peringkat ini akan dapat menghidu wangian atau minyak atar
dan sebagainya, daripada pakaian gurunya atau menumpang cahaya pelita gurunya apabila duduk di samping gurunya itu. Tetapi sebaik sahaja berpisah dengan guru, ia tidak akan dapat menghidu lagi wangian dan tidak dapat lagi menumpang cahaya pelitanya. Itu satu perbandingan yang dibuatnya. Jadi keadaan pelajar tu macam mana? Begini, macam kita tak ada pelita, gelap, tengah malam yang gelap, ada satu orang tu ada pelita. Kita bila kita pergi dekat dia, kita dapat juga cahaya. Tapi sementara kita duduk dekat pelita dia tu, bila dia berpisah, pelita tu dia bawa balik lah. Kita tak ada pelita kan, balik saja. Itu satu contoh. Satu lagi contoh di sini ialah seorang yang pakai minyak atar ataupun wangi-wangian. Kita tidak pakai, kita pergi duduk dekat dia, kita bau juga, kita dapat hidup juga wangi dia tu, walaupun bukan kita yang pakai. Tapi wangian itu kita dapat hidup sementara kita di situ bersama dia. Bila berpisah, tak dapat lagi, tak ada lagi wangi itu. Begitulah juga dengan pelajar macam kita, atau mana-mana saja. Setengah-setengah orang tu kan, bila dia pergi belajar, memang dalam kelas tu dia nampak terang nampak. Tapi bila keluar balik, dia tak boleh nak cerita lah. Setakat dalam kelas saja. Bila dalam kelas tu, bila dia cerita tu nampak terang sangat. Tapi bila balik, dia tak dapat lagi. Kalau orang suruh cerita pula, dia tak dapat cerita, tak dapat meyakin. Tapi dia sendiri puas hati, dia sendiri sudah faham, tapi dia nak cerita ke orang tak dapat. Dia cuma tahu memang seronok juga, suka juga, aku faham, tapi nak cerita ke orang lain tak boleh. Ini peringkat pertama, tawajuh in'ikasi. Tawajuh in'ikasi. Jadi perhubungan konteks kita dengan guru tu sementara dia ada bersama kita. Kita kena sedar. Sekarang kita tengoklah kita ni peringkat mana. Tengoklah. Jadi kalau begitu keadaannya, ada manfaatnya juga. Nak boleh dapat beberapa peringkat lagi tu, dia mesti lalu sini dulu. Mesti lalu sini. Siapa pun macam tu. Tapi dia kena terus lagi, insya-Allah dapat. InsyaAllah dapat. Jadi kalau peringkat ni sementara berada di dalam majlis itu, sementara bersama dia. Bila tidak ada dia, kita jadi lemah, tak dapat buat apa. Sama juga seperti kita duduk dekat orang berani, orang yang gagah, kita pun jadi kuat juga, kita pun jadi bersemangat, tak takut juga. Tapi bila tak takut tu sementara bersama dia, bila berpisah kita takut. Kembalilah kepada sifat asal kita. Jadi bermakna apa keberanian ataupun keseronokan, kelazatan yang kita dapat tu sebenarnya bukan kita sendiri punya, tetapi kerana kita berada di samping seseorang atau sesuatu yang ada kelebihannya. B. Tawajuh ilqai. Tawajuh ilqai. Pada peringkat ini seseorang pelajar memang mendapat sedikit sebanyak ilmu yang dipelajari dari guru. Keadaannya bolehlah diibaratkan seperti orang yang mendapat api, yakni cahaya, daripada api pelita orang lain dengan dicucukkan ke sumbu pelita atau lilinnya yang sebelum itu tidak menyala. Tetapi api yang menyala di sumbu lilinnya tidaklah sebesar dan sekuat api pelita gurunya yang tidak mudah terpadam bila ditiup angin. Itu perbandingan yang dibuat oleh Syekh Abdul Aziz. Jadi macam pelita lah, dia buat contoh pelita ke lilin. Orang ni sudah ada lah, dia nyala lah pelita dia. Kita bawa lilin, bawa lilin itu tak menyala. Macam mana kita nak biar lilin kita ni menyala tu? Kalau kita tidak ada punca api, di sini sudah ada punca api, tak perlu kita pakai mancis lagi, ataupun pemetik api lagi, tak perlu. Pergi dikatakan cucuk, pelita, kita dapat api. Kita dapat api. Macam kita sekarang ni, katakanlah saya ni lilin yang pertama. Lilin yang pertama. Jadi masing-masing cucuk lilin dia tu dengan lilin saya.
Jadi dapatlah. Tapi yang kita baru-baru dapat ini, lilin tu kecil-kecil. Lilin tu kecil-kecil saja, pendek lilin itu, tidak panjang. Bila buat balik hanya sementara, mungkin untuk 2 jam, 1 jam, setengah jam, berbeza-beza lah. Lepas itu dia akan padam dengan sendirinya. Tapi boleh buat balik juga. Bila terpisah pun ada juga cahaya. Bukan tak ada langsung, ada. Tapi cahaya itu tidak kuat. Kalau ada angin kuat, boleh terpadam. Ada cabaran itu ini, boleh terpadam. Tapi dia ada juga, boleh bawa balik. Bawa balik. Bila bawa balik, untuk satu jangka masa yang pendek, dia boleh hilang juga, habis. Itu keadaannya. C. Tawajuk islahi. Pada peringkat ini, seseorang pelajar mendapat ilmu dengan mencedok sebanyak mungkin ilmu gurunya. Keadaannya bolehlah diibaratkan seperti orang yang membuka parit daripada sungai yang mengalir deras. Selagi dia membuka dan menjaga muara aliran paritnya, dia akan terus mendapat air sungai itu. Halangan-halangan kecil seperti daun-daun dan ranting-ranting pokok yang hanyut tidak akan menghalang air sungai daripada masuk ke dalam paritnya, kecuali kalau ada sesuatu halangan besar seperti batu besar dan sebagainya. Guru diibarat, ini nak bandingkan dengan Jibril dengan Rasulullah SAW tu. Jibril sekarang ni guru, Rasulullah tu siapa? Dia ni lilin yang kecil ke? Atau yang pertama ke? Atau yang ketiga ke? Atau macam mana? Itu dah nak bincang itulah. Sama juga dengan guru, dia ibarat sungai yang besar, mengalir deras. Macam mana kita nak dapat air daripada dia? Kalau kita tidak duduk di betul-betul di tasik, kalau kita yang duduk di tengah ni, macam mana kita nak dapat? Kita kena buka parit lah. Yang kita panggil buat tali air dan sebagainya. Sekarang ni kan nak dapat, nak suruh, nak biarkan tanaman sawah itu subur, macam mana? Kita buka parit tali air, parit. Jadi parit itu ada permukaan dia, ada mukanya. Bila kita buka, memang air itu mengalir deras. Sebab air itu deras, masuklah ke dalam parit kita. Dengan adanya halangan-halangan kecil pada ketika itu, ada halangan kecil macam daun-daun, ranting kayu, tidak akan menutup muka parit kita itu. Air akan terus masuk. Jangan sampai ada halangan besar. Jadi ini semua ibarat dia semua ni. Bila kita belajar, kadang-kadang orang yang tidak kuat, ada halangan sikit pun dia tak mau belajar. Tak faham hari ni, tak mau dah pergi. Ini bahaya. Padahal itu halangan kecil, biasalah. Takkan kita nak tahu daripada awal. Takkanlah kita nak tahu daripada awal lagi. Orang yang nak dapat macam tu berapa tahun tu dia, lama juga. Jadi halangan kecil, tidak ada kereta, boleh datang dengan bas, itu halangan kecil. Jangan kerana tidak ada kereta tak boleh mari itu. Itu masih halangan kecil. Tapi kepada setengah-setengah orang tidak besar, dia tak pergi. Dia tak pergi. Ini contoh saja. Kecuali halangan besar. Jadi orang yang ada semangat tinggi, halangan besar tu buanglah. Kadang-kadang seseorang tu halangan apa? Ada anak isteri, tak boleh tinggal, macam-macam. Itu halangan. Jadi kalau kita nak dapat terus ilmu, dia kena ketepikan halangan-halangan itu. Kalau tidak, tak dapat. Sebab air yang sampai itu sementara dia ada, ibarat sungai lah. Sungai itu pun boleh kering. Ada ketikanya dia kering jadi tanah biasa, matilah. Mati. Sementara dia ada, boleh kita tumpah. Kalau tak ada, semasa dia ada pun mungkin kita terhenti dah. Kalau ada halangan besar. Jadi orang yang macam ni, peringkat ni, kalau ada halangan besar pada dia, baru dia terhenti. Tapi baru peringkat ketiga. Kita tengok lagi. Yang keempat, D. Tawajuh ittihadi. Tawajuh ittihadi ini adalah peringkat keserasian sifat
dan konsentrasi pelajar yang paling tinggi dan sempurna. Pada peringkat ini, seseorang pelajar mendapat sepenuh ilmu gurunya, atau mungkin juga ilmunya melebihi gurunya. Bila dapat yang ini, inilah kemuncak kemampuan yang diterima oleh Nabi SAW setiap kali mendapat wahyu baginda daripada Jibril. Setiap kali dapat wahyu. Jadi Rasulullah SAW memang terima daripada Jibril, tapi kemudiannya ilmu Rasulullah SAW itu mengatasi Jibril. Sebab apa? Dia ada tawajuh ittihadi. Selain daripada betul-betul dapat kemampuan yang ada pada Jibril itu, dia dapat lagi, lebih lagi daripada Jibril. Itulah sebab kita tengok apa ramai pelajar-pelajar, memanglah semasa belajar itu dia di bawah guru dia. Kemudian kalau dia nak jadi guru dia, guru kepada guru dia pun boleh. Lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Itu sebabnya. Kenapa? Kerana ada tawajuh ittihadi. Dan seseorang pelajar tu nak berjaya, nak betul-betul hebat, dia mesti kena ada peringkat yang keempat. Jadi Jibril tekan Rasulullah SAW 2-3 kali itu untuk melahirkan kemampuan inilah, tawajuh ittihadi mengikut Syekh Abdul Aziz. Menurut Syekh Abdul Aziz, tujuan Jibril menekan Nabi SAW dalam peristiwa ini sebanyak 3 kali ialah untuk memasukkan ke dalam jiwa raga baginda 3 peringkat terakhir keserasian sifat dan konsentrasi yang tersebut itu. Jadi dia nak masuk ketiga-tiga yang terakhir, bukan yang pertama. Bukan yang pertama, yang terakhir 3. Menurut Syekh Zakaria, peringkat pertamanya telah diperolehi Nabi SAW sebaik sahaja baginda SAW melihat Jibril dalam peristiwa itu. Kemampuan membaca dan menulis secara tiba-tiba juga bagi Abul Walid Al-Baji diperoleh baginda setelah 3 kali ditekan oleh Jibril alaihissalam. Ini cerita. Jadi bila Rasulullah SAW jumpa dengan Jibril, dia nampak Jibril sudah dapat dah yang pertama, iaitu tawajuh in'ikasi. Tawajuh in'ikasi, in'ikas, aks, mana bayang. Bila seseorang itu berada di hadapan cermin, nampak dia, nampak cermin, nampak dia. Jadi Jibril sebagai cermin saja pada ketika itu, dan dapat dah peringkat yang pertama, iaitu macam kita kata tadi, kita duduk dekat orang yang pakai minyak wangi yang bau sedap, kita dapat dah itu, kita dapat dah, walaupun kita tak pakai. Jadi yang pertama tu Rasulullah sudah dapat dengan melihat Jibril saja, jumpa saja, sudah dapat. Yang kedua, ketiga dan keempat itu setelah 3 kali ditekan, dapat. 3 kali ditekan, dapat. Kali yang ketiga tu, kemampuan itu membolehkan Rasulullah SAW melonjak begitu jauh sehingga melebihi Jibril. Sehingga melebihi Jibril dari segi ilmu, dengan sebab wahyu lah. Jibril pun tak faham sampai begitu. Jibril pun tak sampai ke situ. Ibaratnya kalau kita kata seperti seorang pelajar yang belajar dengan guru dia, akhirnya dia melebihi gurunya. Melebihi gurunya. Dia jadi macam mana? Jadi seperti Syah Waliullah. Guru dia kata, kamu ni terima dengan aku lafaz saja, lafaz saja, aku dapat daripada kamu lebih banyak. Dia jadi macam tu. Padahal Syah Waliullah tu murid dia. Dia kata begitu, dia akan ada. Kalau seseorang itu memang berbakat, dia akan sampai ke situ, lebih daripada guru, atau sekurang-kurangnya sama. Sekurang-kurangnya sama. Nak kata bawah, tidak. Itulah yang dikatakan nisbah atau tawajuh ittihadi. Yang keenam, tindakan Jibril alaihissalam tersebut adalah untuk menimbulkan kesedaran Nabi SAW terhadap
identiti dan potensi sebenar baginda sallallahu alaihi wasallam yang sebelum ini tidak pernah disedari baginda sendiri. Itu tujuannya, tekan tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebelum ditekan tu, dia sedar ke dia ni siapa, sehebat mana. Dia sedar, dia tidak begitu sedar. Dia tidak begitu sedar. Setelah dapat mimpi begitu, dia sudah jadi Nabi dah pun, dia tidak macam ni perasaan dia, kesedaran dia. Iaitu setelah dia ditekan, tak sama. Keadaan Nabi SAW pada ketika itu bagaikan anak seekor harimau. Dalam kisah ibarat yang dikemukakan oleh Maulana Rumi. Inilah yang malam tadi yang saya kata tu, Maulana Rumi ni ada tempat lebih dia. Kalau dia kemukakan kisah ibarat Memang sangat istimewa. Cuba tengok, ini salah satu contoh. Kononnya ada seekor anak harimau yang tidak menyedari identitinya dirinya, kerana ia dibesarkan dalam lingkungan sekawan kambing. Anak harimau itu hanya makan apa yang dimakan oleh kambing dan bermain seperti kawan-kawan kambingnya yang lain. Sehinggalah ke suatu ketika, apabila ia terpandang bayang wajahnya yang muncul di sebalik permukaan air sebuah tasik, pada ketika itu barulah ia sedar akan identiti dirinya yang sebenar, dan mulalah ia mengaum seperti seekor harimau. Memang harimau pun tapi baru nyata. Baru nyata. Lalu terus menerpa dan menerkamlah ia ke arah kambing-kambing yang ada di sekelilingnya. Dalam arti kata yang lain, tindakan Jibril tersebut seolah-olahnya membawakan cermin ke hadapan Nabi SAW agar baginda dapat menilik wajah sebenar baginda SAW. Jadi macam tu lah keadaannya. Seperti ialah yang lain-lain semua jahil. Semua jahil, rosak dah semuanya masyarakat. Tiba-tiba Rasulullah SAW lahir dalam keadaan itu, dalam masyarakat itu. Kalau kita kata, kalau orang biasa lah, dia nak fikir sebagai orang biasa di zaman kita pun tak dapat. Dia tak nampak. Dia hanya duduk dalam lingkungan itu. Kalau orang dalam lingkungan itu pakai kain, dia pakai kain. Kalau orang dalam lingkungan itu makan roti, dia makan roti. Kalau orang dalam lingkungan itu macam mana cara hidup dia? Macam tu lah. Pakai unta, dia pakai unta. Tak akan berlaku walaupun Rasulullah sendiri pun dia hidup zaman tu, dia pakai kereta macam zaman kita, dipakai oleh orang biasa. Tak akan berlaku, sebab dia terikat dengan lingkungan. Bila begitu, kadang-kadang bila kita berada dalam satu lingkungan, dalam satu suasana, kita rasa kita tidak lebih daripada salah seorang dari mereka. Padahal hakikatnya tidak sama. Hakikatnya tidak sama. Jadi nak tahu sama ke tidak tu, inilah perlu nak menyedarkan. Jadi dia buat contoh, ada harimau yang membesar di kalangan kambing-kambing. Tentu sekali harimau ni kita tak nampak diri dia sendiri kan? Tak nampak. Kita tak nampak diri kita. Kalau tidak didedahkan hakikat kita. Jadi bila begitu, dia makan rumput, makan seperti kambing. Dia tidak sedar, dia ni berbeza daripada yang lain. Kambing-kambing tu pun tak nampak dia sebagai yang lain juga. Anggap seperti biasa, seperti dia lah, walaupun rupa dia yang lain. Sebab mereka pun tak kenal dia sendiri, kambing tu pun. Begitu keadaan. Tapi bila dia terpandang diri dia, nampak lain. Bila nampak lain, dia keluarlah bakat yang ada di dalam diri dia, hakikat dia sebenarnya, dengan sendiri tertunjuk. Bila situ dia mengaum. Bila mengaum, keluarlah sifat dia, tegang. Jadi kambing itu bukan kawan dia, makanan dia rupanya. Macam tu lah. Jadi Rasulullah SAW bila mula sebelum itu, dia rasa tidak ada kelebihan dia daripada orang lain itu. Bila ada tekanan ini, baru nampak kelebihan dia.
Pada ketika itulah baru dia berperanan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sebagai seorang Nabi dan Rasul. Soal terpilih dia tu dalam kisah ni, kita kata soal terpilih, memang terpilih daripada awal lagi. Tapi dia kesedaran itu, kemampuan dan kelebihan sebenar yang diberikan oleh Allah kepada seorang Nabi baru nyata kemudian. Tapi sebelum itu dia bukan, kalau kambing tadi, dia bukan kambing harimau tu, dia tetap harimau dah. Sama juga dengan Rasulullah. Sebelum dia jadi Nabi, dia tetap istimewa dah. Dia berbeza daripada yang lain. Tapi perbezaan manusia bukan terletak pada rupanya, tapi pada jiwanya, kemampuannya terletak di situ, bukan pada rupa. Ini kisah ibarat. Setengah-setengah ulama buat contoh lain. Dia buat contoh begini. Ada seorang perempuan yang sangat-sangat cantik, kita kata, macam bidadari lah, katakan, tapi dia berada dalam kalangan negro. Dalam kalangan negro, semuanya hudu-hudu semua. Masyarakat yang hudu perempuan. Jadi katakanlah masyarakat ini tak tahu, tak ada cermin, tak ada apa, tak ada, semua tak ada. Masyarakat primitif ataupun mundur sangat. Jadi dia tidak akan berasa dia berbeza daripada yang lain. Yang lain pun tak akan berasa dia berbeza. Tak kenapa? Sebab yang lain pun tak tengok diri dia sendiri. Dia tak nampak diri dia sendiri, sebab tak ada cermin. Yang kita kata cantik sangat itu, dia tak tahu juga dia berbeza daripada yang lain. Sehinggalah apabila diberikan cermin, ada cermin, baru dia nampak. Atau setengah-setengah ulama kata, contoh dia buat ni, apabila pergi ke tepi sungai yang jernih, baru nampak. Baru nampak, yang aku ni tak sama dengan yang lain, tak sama. Dia baru nampak. Begitulah juga dengan ini. Seolah-olah Jibril tekan 2-3 kali itu, bawa cermin kepada Rasulullah SAW. Cermin yang dapat menggambarkan bukan rupa, tetapi hakikat, jiwanya. Itulah, barulah dia berasa ada kekuatan, ada kemampuan. Itulah kisah ibarat yang dibuat oleh Maulana Rumi di dalam Masnawinya. Kemudian dia kata, memegang aku dan menekan aku, dalam terjemahan itu yang di atas muka surat 62, buat kali kedua sehingga habis daya. Begitulah keadaan Nabi SAW. Setiap kali dia tekan tu habis daya. Kita kata macam nak mati lah, letih. Sebab benda-benda ni nak bagi yang begitu banyak keistimewaan tu, nak bagi dalam masa sekejap. Patut pun berlaku begini. Benda ni yang dialami seseorang ahli ilmu lah, kita katakan, penatnya berpanjangan lama, bertahun-tahun nak dapat tu pun. Kalau kita kata sekarang ni nak dapat degree lah, MA atau PhD, penat tu berapa lama tu dia buat kerja. Jadi letihnya, kadang-kadang tidur tak sedar begitu dah. Selama mana baru dapat. Ini nak dapat dalam masa sekejap, habis daya. Kemudian ia melepaskan saya dan berkata, bacalah. Saya menjawab, saya tidak pandai membaca. Nabi SAW menceritakan lagi, seterusnya dia memegang dan menekan saya buat kali ketiga. Kemudian melepaskan saya, lantas dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia baca ayat itu, bacalah dengan nama Tuhanmu. Kemudian Rasulullah SAW membawa pulang wahyu itu. Jadi di situ ada nota 28. Dalam usaha membangkitkan kesedaran Nabi SAW terhadap identiti dan potensi diri baginda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memulakan wahyu pertama dengan mengingatkan baginda bahawa Allah Maha Berkuasa mencipta dan memuliakan manusia. Itu tujuan dia nak mengingatkan itu, menyedarkan itu. Jika sebelum itu Nabi SAW merasakan bahawa dirinya
hanya seorang hamba Allah yang lemah, sama seperti insan-insan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengingatkan baginda bahawa penciptaan manusia hanyalah bermula dengan segumpal darah. Kena ingat itu. Asal kejadian kita tak boleh nak sebut pun. Lam yakun syai'am madhkura. Manusia bukan sesuatu yang boleh disebut pun. Kemudian boleh juga sebut segumpal darah. Nak buat apa segumpal darah? Kita kata. Ini jika dia mampu mengubah gumpalan darah tersebut kepada seorang manusia yang mulia, maka dia juga mampu mengubah pribadi baginda daripada seorang manusia biasa kepada seorang nabi yang mulia, rasul yang mulia. Nak bagi buat perubahan ini, yang menyebabkan dunia ini jadi berubah, menentukan nasib manusia. Dia nak bawa benda macam tu kemudiannya. Betapa mulianya Nabi SAW itu, Maka dia juga mampu, salah satu cara Allah mengubah mentaliti dan paradigma manusia daripada kehinaan kepada kemuliaan adalah dengan meningkatkan ilmu. Manusia boleh berubah, bangsa mana pun, individu mana sekalipun, di mana-mana pun boleh berubah dengan mengaji, belajar. Itu sebenarnya kita boleh mengubah. Itulah maksud Allah SWT kata manusia ni hina, tak boleh disebut apa pun, segumpal darah saja boleh bertukar jadi manusia yang hebat. Manusia yang hebat itu jadi lebih lagi dengan belajar. Inilah yang hendak dicetuskan oleh wahyu pertama dengan arahan bacalah. Mana jika diperhatikan lagi kandungan wahyu pertama yang juga mengandungi perkataan pena, allama bil qalam, jelaslah ia menunjukkan wahana Allah memberi ilmu kepada manusia adalah dengan membaca dan menulis. Manusia lebih kerana ilmunya. Akal, Allah SWT sudah sediakan akal. Akal tu kalau ada saja pun tak guna mana juga. Sebab kita tengok manusia mana-mana pun, kalau kata manusia memang ada akal, tapi sejauh mana dia boleh pergi? Dia kena dengan ilmu. Nak dapat ilmu dengan apa? Dengan baca dan tulis. Itu isyarat kepada baca dan pen, tulis. Walaupun sekarang ni orang tak guna pen mana dah kan, menulis. Tapi hakikatnya pen lah. Seperti kerajaan Arab Saudi misalnya, kita kata dia lambang dia kan pedang. Pedang lah tak guna sekarang ni buat apa? Itu lambang. Seperti kita keris, nak buat apa keris kan? Itu lambang, senjata lah. Maksudnya senjata, kekuatan. Kekuatan. Jadi begitulah kan? Dengan itu tepat sekali lah dakwaan golongan yang berpendapat bahawa Nabi SAW telah mendapat kemampuan membaca dan menulis serentak ketika menerima wahyu pertama itu. Seperti yang kita sudah bincangkan dulu, sebelum ini kita sudah bincang macam mana dari segi dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Di sini patutlah kalau kita kata Nabi SAW itu dapat membaca dan menulis pada ketika itu. Tapi kalau dikaitkan, dikatakan manusia ini jadi lebih dengan membaca dan menulis, sedangkan dia sendiri tak tahu membaca dan menulis, macam mana? Kita tak katakan dia tahu membaca dan menulis itu dengan belajar dengan manusia. Tidak. Seperti mana kelebihan-kelebihan lain diperolehi Nabi dengan 3 kali tekanan itu saja. Ini pun salah satunya antara yang termasuk dalam kelebihan itu. Jadi patutlah kalau Nabi SAW itu dapat membaca dan dapat menulis pada ketika itu. Pada ketika itu. Jadi itulah antaranya perbincangan kita pada pagi ini. Dan yang seterusnya itu cerita lain pula. Jadi nampak jelas itu lah. Dari segi pengajian seseorang pelajar itu dalam perbandingan yang dibuat oleh Syekh Abdul Aziz, dalam kisah ibarat yang dikemukakan oleh Maulana Rumi dan lain-lain, nampak sekali macam mana proses itu.
tapi proses itu berlaku dalam masa yang sangat singkat. Itulah kalau kita nak kata mukjizat yang pertama. Mukjizat yang pertama, dia dapat segala benda yang capai oleh orang lain dalam masa yang lama. Nak dapat nisbah atau tawajuh ittihadi yang keempat itu bukan senang. Kita melalui masa yang lama. Kalau nak lebih daripada guru kita pun masa lama. Kalau daripada peringkat bawah lagi belajar, lagilah lama. Kan kita semua tahu, kita belajar daripada kecil lagi. Sekarang ni ada apa? Taska lah, taski lah, macam-macam. Tadika kan? Daripada sebelum 7 tahun lagi belajar. Itu pun kadang-kadang tak seberapa bolehnya. Habis begitu je. Bukan senang benda dia tak dapat. Rasulullah SAW dapat dalam masa yang paling singkat. Tapi walaupun begitu, nak bagi benda tu dalam satu masa kan, tengok sampai habis daya dia. Sampai habis daya Nabi SAW dengan tekanan itu. Tekanan itu seperti yang kita bincang tadi. Kalau untuk orang-orang lain, macam-macamlah bentuk tekanan itu. Dan tekanan itu sebenarnya perlu dalam mana-mana sistem pengajian untuk seseorang belajar itu berjaya. Bukan sekadar dalam pelajaran saja, dalam kehidupan ini sebenarnya yang mendorong seseorang itu berjaya pun dia mesti ada tekanannya. Cuma kita mungkin tak tahu, itu saja. Jadi kalau kita nak berjaya juga, kena ambillah contoh-contoh itu. Tengoklah contoh-contoh itu. Tengok contoh-contoh itu. Jadi itulah, hanya sekat itu dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan lagi? Ini soalan yang pertama. Ada sebahagian ulama berpendapat bahawa surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 sebagai wahyu pertama. Ada ulama yang berpendapat surah Al-Muzammil. Pendapat manakah yang tepat mengenai wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW? Kedua-duanya tepat. Tetapi kita kena faham istilah pertama itu. Ada pertama mutlak. Ada pertama dipanggil pertama idhafi atau nisbi. Nisbi. Kalau maksud yang pertama secara mutlak, pertama sungguh, yang betul-betul yang pertama, memang 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Bukan semua surah, 5 saja. Itu memang yang pertama betul.
Adapun surah Al-Muzammil itu yang pertama setelah berlaku apa yang dipanggil istilah, apa dalam istilahnya fatratul wahyi. Kita akan bincang nanti, akan ada fatratul wahyi itu selama mana sebenarnya, adakah sampai 3 tahun atau berapa bulan, itu akan kita bincangkan. Selepas itu Rasulullah SAW masih pergi lagi ke Gua Hira. Bila dia keluar daripada Gua Hira tu, di situ dia tengok Jibril dalam rupanya yang asal. Kali yang pertama ketika dia bawa ayat surah Al-Alaq ni bukan dalam rupa asal lagi Jibril itu. Kali yang kedua bila dia nak bagi surah Al-Muzammil ni rupa asal. Itulah kali pertama Rasulullah SAW tengok Jibril dalam rupa asalnya. Dan Nabi SAW hanya melihat Jibril dalam rupa asalnya 2 kali saja. Satu di bumi ini, dalam dunia. Satu lagi bila dia mi'raj ke langit. 2 kali saja. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ayat itu berkait dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha. Dia tengok Jibril sekali lagi, nazlatan ukhra, sekali lagi. Artinya yang sebelum itu ada dah sekali. Yang sebelum itu ni pada ketika dia ni lah. Di sini surah Al-Muzammil, surah Al-Muzammil. Ini yang pertama. Kalau kata surah, surah yang pertama ini. Ataupun kalau kita kata Muzammil itu yang pertama idhafi, yang pertama tidak sebenar lah. Yang pertama tidak sebenar, nisbi, nisbah kepada yang lain-lain selepas itu. Yang pertama sebenar adalah surah Al-Alaq. Ini soalan seterusnya. Maulana, sefaham saya terdapat perbezaan dalam memahami istilah-istilah hadis antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Mohon Maulana jelaskan beberapa contoh. Ini sebenarnya banyak kali dah soalan ini kan. Banyak kali dah soalan ini. Sebenarnya memang bukan di kalangan muhaddithin sahaja istilah-istilah ini berbeza-beza. Di kalangan tokoh-tokoh aliran-aliran lain, macam dalam nahwu, dalam fiqh pun dia ada perbezaan istilah antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Memang dia ada. Tapi itulah sebab kita kena faham kalau baca kitab mutaqaddimin istilah ni dengan makna macam mana, kalau baca mutaakhirin istilah ni macam mana. Misalnya istilah nasakh, kalau dalam bab Quran, ini bukan khusus dengan hadis sebenarnya, perbezaan istilah ni. Contohnya dalam Quran, ulumul Quran, nasakh dalam istilah mutaqaddimin sangat luas makna dia. Bukan seperti dalam istilah mutaakhirin. Sehingga ayat yang ayat yang mutlak dikaitkan ayat itu. Jadi ayat mutlak itu mansukh, dia kata mansukh juga. Ayat yang mubham kemudian ditabyinkan, yang mubham itu dikatakan mansukh juga. Jadi banyak sangat yang macam itulah dikatakan mansukh. Tapi dalam istilah mutaakhirin tidak gitu. Yang mansukh ni ayat macam mana? Ayat hukum. Yang mansukh tu yang dulu, yang kemudian datang tu dia memasukkan berkenaan dengan hukum sahaja. Adapun yang itu istilahnya lain-lain. Benda ni boleh dilihat umpamanya dalam kitab Syarh Waliullah Al-Fawzul Kabir. Itu perbezaan dalam istilah mutaqaddimin di kalangan ahli tafsir. Kalau di kalangan ahli fiqh, misalnya, istilah apa kita kata? Istilah di kalangan ahli fiqh, dia ada istilah sunnah misalnya. Sunnah, bahasa kita panggil sunnah. Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Tapi sunnah itu, sunnah itu sunnah lah. Asalnya sangat luas makna. Bukan dengan makna sunnah ma yusabu ala fi'li wala yu'aqab ala tarki misalnya.
Bukan begitu. Sesuatu yang kalau buat boleh pahala, kalau tidak buat tidak berdosa. Itu istilah mutaakhirin. Kalau istilah mutaqaddimin, sunnah itu luas. Segala yang Nabi buat sunnah. Itu contoh, contoh. Begitu juga dalam istilah mutaqaddimin, kalau di kalangan ulama hadis, karahiyah, perkataan karahiyah. Kalau kita baca dalam kitab Tirmizi akan jumpa banyaklah babu karahiyati gini-gini. Jadi karahiyah itu apa maksudnya? Apakah dengan makna makruh seperti dalam istilah mutaakhiri? Tidak. Tidak semestinya bila dia kata karahiyah itu dengan makna makruh, kita boleh kata ini bab makruh gini-gini. Tidak. Kadang-kadang karahiyah dalam istilah mutaqaddimin dipakai dengan makna haram. Dalam Tirmizi ini mutaqaddimin lah, Taqiyyu mutaqaddimin lah. Berapa banyak yang dia sebut karahiyah, tetapi jelas semua ulama kata benda tu haram. Jadi kita tak boleh faham daripada karahiyah maknanya makruh. Tapi kadang-kadang ada juga yang dia kata karahiyah itu memang makruh. Yani dalam istilah mutaqaddimin lebih terbuka, lebih luas. Tapi dalam istilah mutaakhirin, kalau kata karahiyah makruh lah, sama ada makruh tanzihi ataupun makruh tahrimi. Itu dia ada beza. Bila kita baca kitab mutaqaddimin kena faham. Itulah antara beza je dalam berbagai-bagai bidang itu. Yang kedua, mohon pandangan Maulana tentang Syekh Abdullah Al-Harari, yang sebenarnya saya pun tak berapa tahu tentang dia. Jadi tak tahu. Kalau sesiapa yang tahu, tak apa, tengok. Kita sudah ada panduan kan, tapi dengar-dengar ceritanya, pandangan orang kebanyakannya tidak elok terhadap dia. Wallahualam. Saya tak boleh cerita tentang dia. Yang ketiga, mohon pandangan Maulana tentang latihan-latihan ketenteraan yang menggunakan konsep matlamat menghalalkan cara. Macam mana ni maksudnya? Saya tak jelas. Bom berani mati. Oh, itu kan maksudnya? Mungkin lah. Mungkin ini masalah ni ada khilaf. Ada khilaf. Tapi bagi saya lah, saya kata jangan mudah-mudah buat kerja macam ni. Jangan mudah-mudah. Takut-takut termasuk dalam bunuh diri. Itu bahaya kalau bunuh diri. Siapa yang bunuh diri kekal dalam neraka. Jangan. Tapi ada pendapat ulama seperti misalnya yang terkini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata boleh. Dia kata boleh, tapi dalam keadaan yang memang diyakini betul lah. Diyakini betul. Kalau main tak boleh. Sikit-sikit nak bom berani mati, sikit-sikit nak bom berani mati, tak boleh. Lepas tu yang kita nak bom tu siapa? Kalau pergi supermarket, tak boleh. Semua tak boleh. Tak ada siapa pun yang kata boleh. Macam tu. Ini terhadap musuh dalam perang, dalam suasana itu. Kita kira-kiranya kita yakin kita mati seorang, dia 10 orang. Dan kalau kita tak buat, itu bahaya kepada kita. Kita terancam ramai lagi. Itu dalam keadaan darurat lah, terdesak. Hukum terdesak lah, hukum darurat. Itu kalau itulah maksudnya. Allah alam lah apa maksud ni, matlamat menghalalkan cara ni. Kalau begitu, itulah. Kalau setengah-setengah latihan ketenteraan ni, contoh dia nak bina kekuatan jasmani ni, dia makan, kadang makan najis lah, makan oh, itu maksudnya. Mungkin itu mungkin tak tahu siapa yang sebenarnya. Jadi mungkin saja. Kalau begitu ya, kita tengok gini, seelok-eloknya yang nak bagi latihan-latihan itu, dia kena tengok benda tu masih khilaf ke tidak. Kalau benda masih khilaf, misalnya biawak, masih khilaf. Kalau nak buat latihan, guna benda-benda yang masih khilaf. Jangan disepakati tentang najisnya misalnya. Jangan dibuat latihan makan babi misalnya. Jangan. Yang masih khilaf, masih khilaf, boleh lah, InsyaAllah. Itu sebaik-baiknya. Jangan terus pergi kepada yang sangat berat itu. Jadi kalau yang contoh-contoh ni macam babi, katak ke, dalam keadaan terdesak, kalau tak biasa jadi muntah lah. Muntah tak biasa. Kalau sudah biasa, sebenarnya masih khilaf lagi benda tu. Pilihlah yang macam, jangan suruh makan tahi misalnya, itu berat sangat. Tahi minyak tu. Tahi minyak. Ini. Tapi
Tapi kalau dalam keadaan terpaksa mana? Kalau dalam keadaan terpaksa semua boleh. Dia dipaksa oleh ketua lah. Maknanya kita benda tu najis. Oleh kerana kita dalam proses latihan, komando. Komando. Dia tak sepatutnya buat begitulah. Jangan cepat membuat latihan begitu. Tak sepatutnya, kena jaga juga. Jadi kalau dosa tu tak ditanggung oleh. Sebab gini, dia kena fikir ajaran Islam ni kan sudah ada panduan. Kalau dalam keadaan darurat, apa pun air kencing pun boleh, babi pun boleh. Tak perlu dia ajar benda tu. Manusia kalau lapar sangat boleh jadi dia makan. Makai pun kan sudah ada panduan. Sepatutnya jangan tu ke situ. Kalau nak latih-latih pun yang benda yang itulah sebab pendapat saya tadi, kalau yang masih ada khilaf. Kalau yang tak ada khilaf tak payah. Apabila manusia terdesak sangat, pandai-pandai dia dan dimaafkan dalam keadaan itu. Ya. Yang keempat, mohon penjelasan tentang hadis Nabi SAW disihir. Apakah hikmah di sebalik kejadian Nabi SAW disihir? Sebenarnya pada dasarnya perkara ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Nabi SAW itu tak pernah disihir pun. Satu. Itu satu. Termasuklah yang berpendapat begini, Syekh Muhammad Abduh dahulu. Termasuk juga Syekh Qutub. Dan apa lagi yang lain sebenarnya? Dia kata tak ada pun. Sebab kalau ada, memang betul lah dalam Quran itu tuduhan orang kafir. In tattabi'una illa rajulan mashura. Kamu tidak lebih hanya mengikut seorang yang kena sihir. Betul lah kalau macam tu. Kalau kita terima, dia bukan sihir. Jadi sudah bercanggah dengan Quran, kata dia, hadis itu. Jadi kamu memang betul lah kamu ikut orang kena sihir. Jadi orang kena sihir dia boleh harap tak? Boleh. Nanti dia Tuhan suruh yang lain, dia bagi yang lain pula. Itu pendapat mereka. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan tidak, dia memang kena sihir. Memang kena sihir. Tapi kesan sihir dia tu tidaklah melampau sangat. Tidaklah sampai dia meninggalkan kewajipan. Kewajipan apa pun. Tidaklah sampai dia lupa Quran. Kalau ada lupa ni, dia bukan masalah kena sihir atau tidak kena sihir, masalah lupa. Nabi pernah ada lupa. Dia lupa baca Quran, ayat itu. Lepas tu ada orang baca, dia teringat. Tapi benda ni setelah disampaikan, berapa ramai ada orang ingat semua ayat itu, lalu dia terlupa. Ini hikmat Allah nak menyatakan dia ni manusia. Bila manusia dia ada sifat itu. Bila manusia dia ada sifat itu. Jadi cuma yang terasa kepada dianya macam dia buat dah benda tu, pokoknya dia tak buat lagi. Sikit je benda-benda yang tidak ada kaitan dengan agama. Seperti mana ada kesan kepada seseorang tu kalau dia demam. Kalau dia demam macam yang manis dia kata pahit. Itu saja, sekadar itu saja. Dan Rasulullah SAW boleh berlaku kalau sekadar itu. Misalnya dia sakit, dia demam, dia sakit kepala. Jadi sihir itu kesan dia setakat itu sahaja. Dia katakan sihir itu masih dimakan kambing ke apa saja? Tidak, lain. Itu racun, itu racun. Kan? Itu racun. Yang bawa dia meninggal. Jadi yang buat yang kurma ajwa saja kalau satu untuk ubat untuk orang. itu racun. Sihir juga. Ya. Ya. Tak apalah. Jadi apakah hikmah di sebalik Nabi SAW disihir? Nak cerita benda ni memang wujud, memang ada, dan ada kesannya dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, orang biasa pun tak kena, babas. Kalau nak kena, dia nak ceritanya orang yang tahapnya macam Nabi itu pun boleh kena bahaya sangat. Jadi sebab itu masuk dalam dosa besar. Janganlah kita belajar benda-benda macam ni, guna benda macam ni, sebab dosa besar. Termasuk dalam 7 perkara tu kan, as-sab'ul itu mubiqat, itu 7 perkara. Peristiwa yang mana Ustaz saya dah lupa yang pasal sihir? Sihir ni? Ya, hadis yang mana? Peristiwa yang mana? Banyak sihir berkenaan dengan perempuan kan? Perempuan Yahudi yang sihir dia, dan masuk dalam dia cucuk-cucuk di satu benda yang macam tu. Dia benamkan dalam satu telaga. Satu telaga dibawa, ditindih dengan batu besar bawah tu. Jadi sahabat-sahabat pergi buang air rambut tu, dia ikat dengan rambut apa tu, dan dia cucuk-cucuk di situ. Ini menggambarkan benda-benda macam ni. Seperti sekarang ni kan ada benda-benda macam tu, ada di zaman Rasulullah SAW. Kira-kiranya kalau kepada orang lain dibuat macam tu, mati.
Tapi oleh kerana Rasulullah SAW tadi, seperti kita katakan, dia kuat, setakat itu saja kesan. Setakat itu saja kesan. Tapi ada juga, nak ceritanya benda ni memang berkesan, dan memang wujud. Kalau tidak, kenapa dia ancam dosa besar gitu gini tu? Sihir ni memang wujud dan kena siapa pun dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, seperti saya kata tadi, orang biasa pun tak kena. Gitu. Dan selain daripada itu, nak menunjukkan Nabi SAW ni bukan Tuhan. Dia kena benda-benda macam ni, bukan Tuhan. Selalu kalau kita perhatikan, peringatan bahawa Rasulullah SAW bukan Allah, bukan Tuhan, jelas. Sebab itulah umat Islam, akidah tauhidnya terpelihara. Berbeza dengan agama-agama lain, semua sudah tidak ada dah tauhid. Padahal Nabi asalnya mengajarkan tauhid juga. Itu kelebihan kita. Soalan seterusnya, bolehkah dikatakan Nabi SAW hanya manusia biasa sebelum kerasulannya? Adakah mengatakan Nabi Muhammad hanya seorang Muhammad macam Muhammad lain dikira menghina baginda? Itu yang pertama. Jadi sebenarnya maksud, kalau kita kata begini macam biasa tu, dengan maksud menghina, memang tak boleh. Kalau kata Muhammad itu macam biasa, mengikut pandangan orang pada masa itu, ya betul. Kalau mereka percaya ini Nabi ni istimewa daripada sebelum dia jadi Nabi lagi, kemudian setelah jadi Nabi adanya gini-gini mukjizat, kenapa mereka akan nafikan? Sebab mereka menganggap Nabi ni orang biasa lah, sampai dia tak percaya tu, sampai akhir pun. Jadi kalau kita kata Muhammad ini pada pandangan masyarakat pada ketika itu hanya seperti Muhammad lain biasa, tidak salah. Sebab memang gitu pandangan masyarakat. Bukan orang Islam, sahabat-sahabat yang menganggap Muhammad ini orang biasa. Bukan. Kalau dengan maksud nak menggambarkan pendapat masyarakat pada masa itu, betul, memang gitu. Tapi pandangan orang Islam tidak begitu. Dan Rasulullah SAW ni, dia tidak boleh kita samakan, bagi kita lah, orang Islam. Orang kafir kita percaya tu. Sebelum jadi Nabi pun Allah SWT telah memelihara dia banyak kala. Semasa kecil lagi dia terpelihara daripada dosa-dosa. Itu berbeza dari segi itu. Kita nak kata sama, tak boleh lah. Jadi kalau ada orang yang kata begini, kita kena minta perincian dari apa maksudnya. Kalau maksud macam tadi, memang tak salah. Tapi kalau maksudnya daripada awal dia tu, daripada awal dia tu kita kata sama dengan orang biasa, itu salah. Seperti dalam contoh tadi, kita kata contoh Maulana Rumi tadi, dia kata Rasulullah ibaratnya seperti harimau. Jadi sebelum dia sedar dia tu harimau, dia memang harimau dah. Memang harimau dah. Sama juga di sini, sebelum dia jadi Rasul, Muhammad itu juga, bukan Muhammad lain. Yang kedua, benarkah usaha meletakkan titik-titik dan baris-baris Al-Quran dimulakan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Beliau didakwa seorang penguasa zalim dan juga dikatakan sebagai pahlawan Islam. Begitulah yang tercatat dalam sejarah Islam. Ini pendapat setengah-setengah golongan, setengah-setengah ulama, bahkan boleh dikatakan ramai duduk faham begitulah. Tapi saya tak faham gitu. Tak faham gitu. Itu satu kesilapan lah dapat. Tapi ada memang pendapat yang mengatakan begitu. Baru ni kan 2 minggu lepas kita bincang tapi sedikit di UN tu, kita sudah bincang dah perkara ni pun. Dan saya sudah sebut dah, bukan hajat sebenarnya. Bahkan begini semenjak zaman Rasulullah SAW lagi. Memang begini semenjak zaman Rasulullah SAW lagi. Kalau kita terima ini dibuat oleh Hajjaj, semestinya kita kena ada dalil yang kuat. Siapa yang setuju? Kenapa tidak ada bantahan daripada mana-mana ulama? Kalau Hajjaj lewat sembahyang sikit, ada bantah. Ada dalam hadis. Benda ni ada dalam hadis tu? Tak ada. Tak ada. Hanya ada dalam kitab buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah. Dalam hadis tak ada. Kalau dia lewat sedikit sembahyang, orang tegur dah, sahabat tegur dah. Ni kan dia nak bubur balik, bubur titik, menyebabkan jadi kiraat, berapa banyak kiraat terbuat.
orang tak akan baca cara itu. Sedangkan Sayyidina Uthman telah jaga sebegitu rupa. Itu yang disepakati oleh sahabat. Macam mana? Mungkinkah benda macam ini berlaku tanpa bantahan daripada mana-mana? Jadi sehingga kita kata Hajjaj ini zalim sangat. Kalau siapa bantah, dia bunuh tu. Bunuh pun di Rusia sosialis itu pun jatuh juga akhirnya. Di mana ada bantahan? Ada bantahan? Tak ada siapa pun sebut. Jadi terima dengan senang saja. Sepatutnya kalau dibuat oleh orang yang macam ni, mesti heboh, bising. Banyak dah riwayat kita akan temui ada bantahan itu, bantahan ini. Itu dari segi logiknya. Yang kedua, kalau kita terima Hajjaj bin Yusuf yang buat, orang-orang akan kata bahawa Al-Quran yang ada ini disusun, dibuat oleh sejahat-jahat manusia. Dan yang ramai-ramai ulama tu duduk buat apa pada masa tu? Sahabat pun ada lagi. Duduk buat apa? Mereka tak tegur pun. Sedangkan kesalahan besar yang berlaku kepada Quran sendiri. Bahaya tu kalau macam tu. Sebab itu saya tak boleh terima. Secara ringkas secara ringkas. Sebenarnya kalau nak bincang dari segi dalil, dari segi hujahnya, kita kena ada perbincangan khusus pasal ini. InsyaAllah satu hari nanti kita akan buat, InsyaAllah. Wallahu'alam. Sekali saja pengikutan kita hari ini. Dan pada pustaka Al-Bukhari kita akan sambung pada 9 bulan Jun. Kami masih ada lagi 2 setengah. Ini menulis terima kasih kepada Maulana. Dan kita tutup persidangan dengan berkata-kata